أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini dapat kita bersama lagi kelas Asas Tajwid Al-Quran untuk sama-sama kita mudzakarah hukum-hukum tajwid untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurna dengan baik insya-Allah. Dan beberapa kelas-kelas yang sudah kita pun bincang, muzakarah dan cuba kita bacakan Al-Quran bertajwid dengan hukum-hukum yang kita dah pun belajar. Sampai saat ini alhamdulillah kita pun dah hampir 13 ke 14 hukum. Malam ni kita insya-Allah kita akan tambah hukum-hukum baru. Cuma kita akan tambah sedikit-sedikit sahaja. Boleh dikatakan setiap kelas satu hukum. Walaupun ringkas kita tambah juga, walaupun sedikit kita tambah, kita tak tambah banyak untuk memudahkan kepada semua yang ikut. Dalam kelas ini kita berbagai lapisan dan berbagai kebolehan dan berbagai orang. Ada yang cikgu, ada yang ustaz, ada yang lebih arif pada kita. Tapi kita adakan kelas ini semata-mata untuk muzakarah santai dan untuk membantu kita sama-sama membaca Al-Quran. Kebetulan pula alhamdulillah dalam kelas online kita yang lain pun kita ada grup-grup yang sama, ahli-ahli yang sama ikut sama kelas tahsin Quran, kelas membaca Al-Kahfi. Jadi kelas tajwid ini insya-Allah membantu kita sedikit sebanyaknya bila kita muzakarah dengan secara basic walaupun secara mudah dengan istilah-istilah yang selalu kita dengar, mungkin kita dah belajar berkali-kali. Dalam kelas ini insya-Allah kita akan ulang-ulang sama-sama sampai kita mahir dan akhirnya insya-Allah kita harapkan bacaan Al-Quran setiap kali kita baca dia akan datang bersama ilmu tajwid. Hukum tajwid dia akan datang sekali dengan Al-Quran. Dan satu martabah dan satu peringkat nanti kita akan mencapai insya-Allah dengan izin Allah atas usaha kita semua. Kita akan dapat menghafal Al-Quran kalau tak 30 juzuk pun sebahagian surah-surah yang kita usahakan. Bila kita menghafal surah-surah yang kita pilih, bila kita baca dia akan datang ayat-ayat yang kita hafal dan dia akan datang bersamanya hukum-hukum tajwid. Itu satu tahap. Kita akan sampai ke tahap itu. Contohnya lah kita ambil mudahnya macam surah-surah yang lazim. Bila kita baca tanpa kita tengok Al-Quran, kita baca aja. Contohnya kita ambillah suratul Fatihah. Semua kita hafiz surah Al-Fatihah insya-Allah kan. Okay, bila baca je surah Al-Fatihah, selain daripada kita nampak susunan ayat Al-Fatihah di dalam Al-Quran, dia akan datang bersama hukum-hukum tajwid yang kita belajar bersama. Dia akan datang idgham di mana letaknya, izhar di mana letaknya, mad di mana letaknya kan. Setiap ayat dan setiap baris yang kita baca dalam Al-Quran, kita boleh nampak kedudukan ayat suci Al-Quran itu sendiri dan juga hukum-hukum tajwid yang di dalam ayat yang kita nak baca. Nanti insya-Allah bila kita dah pergi kepada surah-surah lain, surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah yang kita suka baca selalu, bila kita dah hafal, waktu kita baca dia akan datang bersama bacaan itu, hafazan itu, hukum-hukum tajwid. Itu yang kita usahakan dalam kelas Asas Tajwid. Manalah tahu mudah-mudahan nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi alhamdulillah pencerahan dan hidayah dan petunjuknya, hati kita senang dan mudah untuk kita faham tajwid ini, kita dah hafal dan kita dah faham semua secara mendalam. Nanti insya-Allah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pula untuk kita satu langkah lagi untuk kita masuk kepada tadabbur pula. Memahami asas-asas kalimah-kalimah Al-Quran. Bila kita dah sampai ke tahap itu, subhanallah, selain daripada kita nampak ayat suci Al-Quran, kita nampak hukum tajwid, kita nampak sekali maknanya, di situlah kita akan sampai ke satu tahap dapat memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, khusyuk membaca Al-Quran. Kalau membaca dalam solat pun kita insya-Allah akan bertambah khusyuk. Itulah usaha kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah
untuk kita nak mantapkan ilmu kita, ibadah kita dan tugas kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara inilah. Alhamdulillah. Walaupun kita nampak asas tajwid, basic tajwid, tetapi sebenarnya matlamat yang kita nak capai itu adalah matlamat yang besar. Perjalanan yang kita nak pergi adalah perjalanan yang jauh. Insya-Allah sama-sama kita akan sampai ke matlamat yang yang kita harapkan diridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini bertambah lagi ahli masuk ke dalam kelas kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Insya-Allah sebagai lazim kita sebelum kita nak masuk tajuk baru, kita akan buat murajaah secara secara seriah, secara ringkas dan secara pantas. Kita akan sebut-sebut hukum-hukum yang kita dah belajar supaya hukum itu sentiasa selalu kita sebut, meringankan lidah kita dengan menyebut nama-nama hukum, dan dalam masa yang sama juga kita akan ulang apa maksud hukum itu, makna hukum itu, supaya kita akan bertambah faham walaupun berulang kali kita selalu baca. Okey, kepada yang bagi salam dalam ruang chat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita akan mulakan ahkam nun sakinah wat tanwin. Okey, saya malam ni kita buat cepat-cepat sikit. Siapa yang nak jawab, buka aja unmute. Saya akan sebut tajuk dan cepat-cepat bagi nama-nama hukum Okey, nama hukum serta contohnya. Nama hukum serta contohnya sahaja. Tak perlu bagi pengertian yang panjang. Kita nak nama hukum contohnya. Nama hukum contohnya. Contohnya dalam Al-Quran. Okey. Boleh insya-Allah buat persiapan. Siapa yang dah ada tanda, siapa yang ada tulis, bersedialah untuk menjawab hukum-hukum yang kita dah belajar, bagi nama hukum dan juga contoh. Contohnya sekali bacalah, sekali baca sama ada dengung ataupun tak dengung, sama ada panjang ataupun tak panjang. Kalau qalqalah macam mana nak qalqalahnya, itu saya perlu insya-Allah dengan besar hatinya semua ambil bahagianlah. Sebab kita ada dalam lebih kurang 13 ke 14 hukum. Mungkin kita ada 13-14 peserta yang boleh menjawab secara ringkas insya-Allah. Okey, pertamanya ahkamun nun sakinah wat tanwin, iaitu nun mati dan tanwin di dalam Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, kita bertemu dalam bacaan kita nun mati ataupun tanwin, terkeluarnya 5 hukum yang asas. Dia ada 6 tambahan, itu kita kira yang 5 dulu yang asas. Yang pertamanya, okey, siapa nak jawab? Terus bagi nama dan juga hukum, nama hukum dan juga contoh. Silakan. Pantas. Kita nak habiskan insya-Allah murajaah kita. Siapa-siapa boleh, silakan. Okey, hukum pertama. Izhar halqi, Ustaz. Okey, pertamanya izhar halqi. Okey, Ya, contohnya? Contohnya man hadza. Man hadza. Okey, man hadza. Okey, betul. Maknanya baca tanpa dengung, nun mati bertemu dengan ha. Terima kasih. Satu. Yang kedua, hukum kedua. Okey, terus. Kalau biarkan Tuan Bashir dan nanti dia jawab semua nanti. Okey, yang lain jangan duduk diam. jangan bagi dia seorang jawab. Okey. Cik Ajidin, mana Ajidin diamnya ni? Ikhfa hakiki. Okey, yang kedua ikhfa hakiki. Berterabur pun tak apa. Berterabur tak, asalkan dalam tajuk yang besar. Ikhfa hakiki. Okey, contoh? Unzila. Okey, cara bacaan tu yang penting tu. Maknanya dia kena dengung 2 harakat. Nun mati bertemu dengan zai. Okey. Selesai 2. Okey, yang ketiga. Idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah. Contoh? Contohnya Ghafurur Rahim. Okey, betul. Tanwin bertemu dengan ra. Ghafurur Rahim. Saya minta contoh agak mencabar sikit kan? Tak apa, itu tugas kita. Ghafurur Rahim. Okey, selesai. Hukum yang keempat. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, contohnya? Azabum muqim. Tanwin bertemu dengan mim. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, hukum yang kelima. Iqlab. Contohnya? Mim ba'di nun mati bertemu dengan ba, baca dengan dengung qadar 2 harakat. Selesai.
Selesainya hukum Tanwin. 5 nun mati dan tanwin. Okey, kita berpindah pula kepada bab yang kedua, iaitulah ahkamul mim as-sakinah. Hukum-hukum mim mati. Hukum-hukum mim mati. Jadi dalam bacaan kita, apabila kita baca Al-Quran, kita bertemu mim mati, maka dia terpecah kepada 3 bahagian ataupun 3 hukum. Hukum yang pertamanya iaitu Idgham. jawab betul, jawab penuh bagi gelaran siap. Siap sekali bergelaran di atas. Idgham Nanti bertukar dengan idgham mutamathalin. lain. Idgham apa? Idgham mutamathalin. Idgham mutamathilain. Pelajar baru jawabnya. Okey, idgham mutamathilain boleh dinamakan idgham mutamathilain, tapi dalam ilmu tajwid dia dah bahagikan yang mutamathilain, dia akan letakkan di bahagian idgham yang tambahan itu. Tapi tak apa, betul juga idgham mutamathilain. Tapi yang dalam istilah yang kita belajar idgham mithlain. Mithlain mutamathilain sebenarnya sama, lebih kurang dia makna dia. Dan kita nak kena tambah lagi saghir, idgham mithlain saghir. Contohnya cikgu? Wala yartab ba'dukum. Ini idgham. Wala tajassasu wala yartab ba'dukum. Ini tak termasuk dalam tajuk mim mati ni. Betul, idgham Oh, mutamathilain tu betul. Wala yaghtab ba'dukum, idgham mutamathilain betul. Tapi yang kita nakkan iaitulah hukum dalam bab mim mati. Mim mati. Oh. Idgham mithlain saghir hukumnya walahum mithlu. Walahum mithlu. Mim mati bertemu dengan mim. Bacaannya dengung 2 harakat. Okey, yang kedua, hukum yang kedua. Nanti saya baca contoh lagi. Fatusibakum minhum. Betul. Fatusibakum minhum boleh. Okey, itu dalam contoh idgham mithlain. Okey, hukum yang kedua dalam mim sakinah. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Contohnya? Wa ma hum bi kharijin. Okey, wa ma hum bi kha. Mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi dengung 2 harakat. Selesai. Hukum yang ketiga dalam bab mim sakinah iaitulah Syafawi. izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Contohnya banyak sangat izhar syafawi. Antaranya Alam ta'lam. alam ta'lam. Mim mati bertemu dengan ta. Selesai. Bab yang kedua iaitu ahkamul mim sakinah. Alhamdulillah. Bila dah lancar macam tu, kita dah boleh jawab, kita dah boleh kenal, insya-Allah itu yang kita nak. Yang kita nak lagi insya-Allah kalau boleh kita jawab, nanti satu masa nanti kita boleh kupas satu persatu pula. Yang ni kita nakkan cara nama hukum dengan serta contohnya, sebab contoh penting juga untuk kita buktikan bahawasanya kita boleh membezakan antara hukum-hukum yang banyak kita dah belajar. Alhamdulillah. Selesai bab yang kedua, kita masuk bab yang ketiga. Minta maaf yang baru-baru masuk, yang baru-baru nak ikut, kita nak biasakan sebab hukum-hukum ni semua kita dah belajar dan syarahannya semua saya simpan dalam YouTube. Kalau siapa nak rujuk, boleh rujuk di YouTube kita. Ada semua hukum-hukum yang kita belajar bersama dalam kelas-kelas online ni. Jadi setiap malam kita akan ulang secara ringkas-ringkas supaya kita tak lupa. Okey, bab yang ketiga an-nun wal mim al-musyaddadatain, iaitulah nun dan mim musyaddadah yang bersabdu, yang nama hukumnya wajibul gunnah. Satu nun bersabdu, yang keduanya mim bersabdu. Tak kira baris apa, dinamakan wajibul gunnah. Okey, kita nak 2 contoh untuk nun 1, untuk mim 1. Wajibul gunnah nun, contohnya Minnas. Apa? Nun. Nun bertasydid. Wajibul gunnah nun. Okey, apa contoh dia? Qul a'udzu birabbin nas. Birabbin nas. Okey, itu wajibul gunnah nun bersabdu. Okey, wajibul gunnah mim pula. Watammat. Okey, mim. Okey, mim bersabdu. Okey, hukumnya wajibul gunnah. Kedua-duanya kena dengung 2 harakat. Wajib dengung 2 harakat. Okey, selesai. Wajibul gunnah untuk nun dan mim musyaddadatain. Kita pergi pula kepada hukum yang bab yang berikutnya, iaitulah bab al-qalqalah. Bab qalqalah, kita maklum alhamdulillah, hukum qalqalah kita kena baca ada eko bacaan ataupun lantunan suara kepada huruf-huruf qalqalah yang mati. Syaratnya huruf-huruf qalqalah itu mati, sukun.
Dan huruf qalqalah masyhurnya ada 5 huruf. Qutubu, jaddah, qa, ta, ba, jim, dal. Dal. Qa, ta, ba, jim, dal. Kelima-lima huruf ni kalau dalam bacaan kita bila mati, bila sukun huruf-huruf ini maka kita kena qalqalah kan. Okey. Contoh untuk huruf qaf, contoh untuk huruf ta, ba, jim, dal. Okey, satu-satu contoh. Qul huwallahu ahad. Okey, untuk huruf dal ahad. Ahad. Okey. Kalau qaf, laqad khalaqnal insa. Mana qalqalahnya? Cuba qalqalahkan. Laqad qaf, laqad khalaqna insa. Okey, yang lain sabar dulu. Kita bagi peluang kepada Haji Okey. Haji Din nak bagi contoh untuk qaf kan? Ya. Okey, qalqalahkan qaf. Laqad khalaqna. Mana qalqalah? Kalau kau dekat qaf kan? Qaf yang Laqad khalaqna. yang mana laqad ke khalaqna? Bukan, yang betul, yang first kali dia bilang laqad. Boleh? Masa tu mungkin dia tertidur kot. Allah. Qaf mesti kena mati je Din. Kena sukun. Laqad. Qa tu berbaris. Laqad. Ya betul. Laqad khalaqna. Kalau khalaqna tu boleh. Ada. Haji Din saja je. Saya cuba. Okey, khalaqna. Okey. Haji Syam. Okey, takwim. Taqwim betul-betul. Itu qalqalah untuk huruf qaf, qalqalah untuk huruf qaf. Okey. Untuk huruf jim. Alam naj'al. Okey, alam naj'al betul. Untuk huruf dal dah ba, untuk huruf ba. Untuk huruf ba. Alamak, mana tak jumpa. La yubsirun. La yubsirun. Ataupun bis sabr. Okey, bis sabr Bis-sabr. pun ada. Okey. Jadi setiap huruf sebenarnya kita yang pelajar tajwid ni kita dah kena simpan dah. Kita dah kena ada simpan dalam simpanan kita 1, 2, 3 contoh sekurang-kurangnya hafazan kita dalam ingatan kita bila kita nak bercerita dengan orang, dengan diri kita sendiri, dengan ahli keluarga kita, sekurang-kurangnya tak perlu dah kita nak buka buku nota kita, nak buka Al-Quran, nak mencari satu-satu. Sekurang-kurangnya insya-Allah kita cuba kita letakkan huruf dal. Okey. Contoh tadi macam tadi laqad, huruf jim, ataupun kita dah simpan ayat-ayat yang lazim yang selalu kita hafal kan. Dalam surah Al-Falaq ada qaf, dalam surah Al-Ikhlas ada dal, dalam surah Al-Masad ada ba wa tab kan. Dalam surah Al-Buruj ada muhit, ada huruf ta. Maknanya itulah cara untuk kita nak menguasai ilmu tajwid. InsyaAllah bila kita ada rancangan, bila kita ada usaha, tanda, tulis, sangat-sangat membantu untuk kita cepat faham insyaAllah. Okey, habis. Selesai. Kita tak nak cerita qalqalah sughra, wusta, kubra. Kita dah detailkan dalam kelas qalqalah yang lepas. Alhamdulillah. Jadi kita nak selesaikan hukum mat pula yang kita dah belajar pada minggu lepas. Ada pada kelas-kelas yang sudah. Hukum mat kita dah belajar. Yang pertamanya hukum mat asli. Mat asli kita dah kenal alhamdulillah. Yang mana mat asli ataupun mat tabi'i ini qadar bacaannya panjang 2 harakat. Mat ni maknanya kita kena baca panjang. Italatus saut, kita panjangkan suara kita pada menyebutkan kalimah-kalimah Quran yang cukup syarat untuk dimatkan, untuk dipanjangkan. Jadi mat asli antara hukum mat yang perlu kita panjang. Jadi kalau tak panjang, salah bacaan. Kalau tak panjang, boleh dia berubah makna. Jangan main-main. Antara panjang tak panjang pun boleh merosakkan makna Al-Quran. Itu pentingnya tajwid. Dan itu bahayanya seorang baca Al-Quran tanpa tajwid. Kadang-kadang dengan kita kurangkan 1 harakat, dia boleh berubah makna. Itu paling bahayanya. Dan yang paling kita takutnya berlaku kesalahan itu dalam bacaan wajib kita dalam solat. Contohnya dalam suratul Fatihah kita baca setiap kali kita solat fardu.
wajib segala mat tabi'i ke mat asli ke mat yang lain, kalau kita kurangkan, takut yang kurang itu kena pada kalimah yang boleh berubahnya makna, itu yang paling bahaya sekali. Jadi alhamdulillah dengan kita belajar tajwid, kita kenalkan hukum-hukum ini dan insya-Allah kita baca dengan sempurna. Okey. Bagi hukum mat asli pula, cara kita nak kenal ada 3 perkara yang perlu kita jumpa dalam kalimah itu. 3 perkara yang penting, yang merupakan asas ataupun rukun lah, wajib ada pada perkataan itu supaya perkataan itu menjadi mat asli. Okey, siapa ingat 3 perkara tu? Siapa ada tanda? Alif waw ya. Dia perkara. Mesti kena ada huruf mat. Yang pertama. Okey, yang pertamanya Mesti kena ada huruf mat. huruf mat. Okey, Dia huruf ada mat. hamzah selepas huruf mat. Okey, yang kedua. Okey, cerita satu-satu dulu. Kalau huruf mat, bagi Haji Bashir tu. Haji Bashir, Tuan Bashir cerita dulu. Kalau huruf mat macam mana? Yang huruf mat tu mesti kena ada alif, waw sama ya. Mesti kena ada huruf mat tu. Yang kedua, macam mana mari kita nak pastikan huruf mat? dia ada selepas dia ada tanda alif, waw dengan ya. Ini kan ya, kalau macam ada tanda atas, dia ada tanda alif. Kalau ya, dia ada tanda bawah. Dan kalau waw, dia ada tanda ada kat mana? Selepas ke sebelum? dia punya dia punya huruf ada dia punya tanda mat tu ada selepas huruf. Sebelum. Okey, sebelum Ji. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Pengertian huruf mat kita nak kena jelaskan ayatnya. Bukan semua alif waw ya dalam Al-Quran terus jadi huruf mat. Mesti kita nak kena bagi gelaran kepada alif waw ya yang tak berbaris atau yang sukun. Alif waw ya yang sukun ni masalah sikit. Kalau kita sebut sukun, ada juga alif waw yang sukun dia tak jadi huruf mat kan. Kita buat alif waw ya yang tak berbaris. Maknanya selalunya huruf mat alif waw ya yang kosong. Mesti kalau kita nak ertikan ataupun kita nak ceritakan huruf mat, mesti kita kena sebut alif waw ya yang tak berbaris, dan sebelum alif waw ya yang tak berbaris ini adanya huruf baris yang sesuai dengan huruf mat. Kalau alif sebelumnya baris atas, kalau waw sebelumnya baris depan, kalau ya sebelumnya baris bawah. Fathah, kasrah, dhammah. Okey, jadi untuk mat asli yang pertamanya mesti kena ada huruf mat, dan pengertian huruf mat kita dah jelaskan tadi. Okey, yang keduanya nak ada apa? Ada huruf mati selepas huruf mat. Okey, betul. Selepas huruf mat itu tak ada huruf mati, kita kena tambah kerana waqaf. Kerana kita berhenti. Sebab kalau kita berhenti dia akan jadi mad arid disukun. Okey, yang ketiganya tiada huruf hamzah selepas huruf mat. Yang itu boleh tak sebut kerana wakaf pun tak apa, sebab kalau kita sambung pun kalau ada hamzah dia tak jadi mat asli, dia akan jadi mat yang lain yang kita dah belajar pun minggu lepas. Itu bila dah cukup 3 perkara ini, maka kita confirmnya dan kita dah pastikan hukum itu adalah mat asli dan cara bacaannya 2 harakah. Dan mat inilah paling banyak sekali dalam Al-Quran. Boleh dikatakan setiap baris banyak kita boleh jumpa mat asli ini. InsyaAllah penghujung kelas ini kita akan cari bersama dalam bacaan tatbiq kita, tatbiq amali kita. Okey, hukum minggu lepas yang last kita belajar iaitulah mad wajib muttasil. Kita dah masuk dalam bab mad far'i, sebab dalam bab mad secara umumnya mad ini terbagi kepada 2, mad asli dan mad far'i. Mad asli kita dah belajar, kita dah terangkan tadi, dan mad far'i. Mad far'i maknanya pecahan daripada mad asli. Selain daripada mad asli dinamakan mad far'i, banyak lagi. Dalam mad far'i ini beberapa jenis mad yang kita akan belajar satu persatu nanti. Kita baru belajar satu minggu lepas, iaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, mad kena baca panjang. Wajib, makna wajib maknanya tak boleh 2 harakat, mesti kena 4 harakat ke atas. Dan muttasil maknanya bersambung. Apa yang bersambung di sini? Iaitulah bersambungnya huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Itu dia pengertian mad wajib muttasil. Contohnya,
Contoh mad wajib muttasil. Hunafa. Hunafa. Okey. Bacakan 4 harakat ataupun 5 harakat. Jadi kita sama ada kita hafal contoh tu ataupun kita ada tanda. Yang penting bila kita baca Quran, insya-Allah kita kenal. Alhamdulillah, selesai murajaah kita untuk segala hukum-hukum yang kita dah belajar pada minggu-minggu lepas, kelas-kelas yang sudah. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini, untuk malam ni insya-Allah kita akan sama-sama muzakarah dan kenal tambah hukum baru kita, iaitulah sambungan kita mad jaiz munfasil. Okey, mad jaiz munfasil, tajuk baru kita, tajuk yang masih ringan, yang masih mudah, yang masih ringkas untuk kita faham. Kalau kita tengok ni ada 3 baris 4 baris je untuk kita selesaikan kelas ni. 2-3 minit kita selesai dah. Tapi kita nak kena kenal, kita nak kena hafal, kita nak kena bezakan dengan hukum-hukum lain, itu perlu kepada usaha sikitlah, perlu kepada perhatian sikit insya-Allah. Okey. Dengan bismillahirrahmanirrahim untuk tajuk baru, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kefahaman kepada kita semua dan kita dapat faham, hafal dan juga dapat kita baca dengan sempurna insya-Allah. Sebab mad jaiz munfasil juga antara mad yang banyak kita jumpa, yang selalu kita jumpa dalam bacaan kita. Okey, kita huraikan satu persatu. Yang pertamanya mad. Ma ma'na al-mad, iaitu italatus saut 'inda al-qiraah. Kita membaca dengan panjang, kita baca dengan suara yang memanjangkan suara itu bila cukupnya syarat kalimah-kalimah itu untuk dimadkan. Jaiz. Ma ma'na jaiz? Kebetulan Cikgu Jaiz masuk malam ni. Harus. Okey, itu terjemah makna. Tak maaf Cikgu. Okey, itu terjemah makna. Ma makna jaiz yang dalam maksud tajwid ini? Ya. Harus apa? Boleh terpisah. Belum. Yang terpisah tu belum lagi. Perkataan yang berikutnya. Jaiz di sini. Makna jaiz. Artinya boleh. Ya, boleh apa? Jaiz apa? Harus apa? Harus dipanjangkan. Harus dipanjangkan. Kalau harus dipanjangkan, maknanya harus dipendekkan. Boleh tak? Siapa boleh jawab? Huruf alif, waw atau ya mati bertemu dengan hamzah. Bukan. Itu lain. Itu pengertian dia. Sekarang ni kita nak bahaskan perkataan jaiz. Kenapa diberi kepada jenis mad ini namanya mad jaiz? Harus tu betul, itu makna dia. Tapi kenapa boleh? Kenapa harus? Apa yang harus? Okey, dalam ilmu tajwid kita dah belajar wajib. Yang wajib itu maknanya wajib 4 harakat. Tak boleh kurang 4 harakat. Sebenarnya dia dah lawan sini ni. Jadi di sini kalau jaiz, maknanya jaiz apa? Boleh 4 atau 5. Boleh 4 dan 5. Tapi wajib pun 4-5 juga. Ni 2, 4, 6. Dia di sini jaiz, maknanya dia lawan wajib. Bila wajib tak boleh kurang daripada 4 harakat, yang di sini jaiz boleh kurang daripada 4 harakat. Dia punya lawan di situ. Sebab itu dia dah dipisahkan. Dari segi hukum pun dah dipisahkan. Okey, tapi tadi insya-Allah saya akan huraikan yang mana yang boleh 2 sebenarnya. Kalau kita tengok di sini 4 dan 5 juga. Okey, nanti kita akan terangkan yang mana yang 2 harakat itu. Okey, tapi jaiz memang dalam istilah tajwid dimaksudkan di sini maknanya harus kita kurangkan daripada kadar 4 harakat yang ditetapkan untuk mad wajib yang kita belajar minggu lepas. Okey, perkataan munfasil pula. Munfasil seperti mana Haji Syam sebut tadi, iaitulah berasingan. Berasingan di sini berasingnya antara huruf mad dengan huruf hamzah. Kita kena ingat kita masih lagi dalam bahagian punca dan sebab mad yang di sini yang kita masih belajar hukum-hukum sekarang ini, sebabnya iaitulah huruf hamzah. Wujudnya hamzah dalam perkataan maka terjadinya mad. Okey, di sini untuk mad malam ini terpisahnya huruf mad dari huruf hamzah. Huruf mad di perkataan yang pertama, huruf hamzah di perkataan yang kedua. Jadi dengan secara automatiknya huruf mad pada penghujung perkataan yang pertama, huruf hamzah pada awal perkataan yang kedua.
Itu namanya munfasil, berasing. Dia tak sama dengan mat wajib. Mat wajib dia muttasil, bersambung. Hamzah, huruf mat dengan hamzah pada satu perkataan yang sama. Okey, seperti mana contoh yang kita tengok, yasha, sama, kan? Ini satu perkataan, as-sama, hamzah dengan huruf mat di sini mana dalam satu perkataan, duduk dekat-dekat sama-sama. Adapun untuk mat malam ini duduk berasingan. Okey, kita baca dulu. Terjadinya mat jaiz munfasil apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam kalimah yang berasingan. Erti munfasil ialah bercerai antara huruf mat dengan huruf hamzah seperti mana kita terangkan, dan ia boleh dibaca dengan dua wajah, iaitu 4 atau 5 harakah. Dalam ringkasan nota kita ini dia sebut wajah ini sahaja pilihannya. Wajahnya dua pilihan untuk kita. Sama ada kita nak baca 4 harakah atau 5 harakah. Untuk 2 harakah belum lagi, nanti saya cerita. Okey, contohnya yang kita tengok di sini, kita betulkan sikit. Contohnya di sini, wala usyriku. Okey, kita tengok di sini perkataan wala usyriku di sini sebenarnya ada 3 perkataan. Waw, la, usyrik. Wala usyrik. Jadi kalau kita tengok kedudukan hamzah dengan huruf mat berada dalam perkataan la. Huruf mat berada dalam perkataan la dan hamzah berada dalam perkataan usyrik. Okey, saya tulis mula. La, lam alif. La di sini, la alif yang ada pada lam alif ini adalah huruf mat, dan usyrik, hamzah di sini hamzah yang berasingan. Dalam perkataan usyrik, maka inilah yang dimaksudkan mat munfasil. Munfasilnya, berasingnya huruf mat hamzah alif pada lam alif ini dengan hamzah pada perkataan yang lain, yang kedua. Okey. Pada contoh yang kedua pun sama juga, wa fi adhanihim. Okey, kita pisahkan wa fi daripada adhanihim. Fi di sini huruf matnya iaitulah ya. Ya sebab apa? Fa sebelumnya bagi bawah, wa fi, dan selepas wa fi ini hamzah pada perkataan adhanihim berada di perkataan yang berasingan. Jadi di sini hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Munfasil berpisahnya huruf mad dari huruf hamzah di dalam perkataan-perkataan yang berlainan. Itu sahaja pelajaran mad jaiz munfasil. Dah selesai pun. Untuk kita faham secara kasar ni, secara keseluruhan, itu sahaja dah kita boleh kenal insya-Allah dalam Al-Quran, dalam bacaan kita sekejap lagi nanti, dan bacaan-bacaan yang berikutnya. Setiap kita kali baca, kita cubalah cari yang mana kedudukan hamzah dengan huruf mat itu berasing, mana hukumnya mad jaiz munfasil, yang mana kedudukan hamzah dengan huruf-huruf mat dalam satu perkataan, maka hukum yang itu hukumnya mat wajib muttasil. Jadi apa beza antara kedua-duanya? Pada dasarnya, pada asalnya, kedua-duanya mat. Kedua-duanya kena baca lebih daripada mat asli pada asalnya. 4 harakat, 5 harakat. Maknanya yang paling mudahnya di sini kita ambil pecaman yang paling mudahnya, kalau ada tanda mat ini cuba kita baca lebih daripada mat asli. Ada tanda mat ni tanda mat di sini, kalau jumpa dalam bacaan kita tanda mat ini yang ombak ni, maka kita terus baca, panjangkan, matkan lebih dari mat asli. Itu paling selamat. Ini pada asalnya. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Ini yang wala usyrik ni, kita baca mad jaiz kan, itu 4 atau 5 harakah ya Ustaz? Ya. Tapi kalau wafi ni, dia tak ada gelombang, kita baca 2 harakah ke apa Ustaz? Memang betul sama juga di sini. Kalau kita dah kenalnya, kalau kita dah kenal mad jaiz munfasil, maka
di sini. Hukumnya di sini dia kata ia diberi pilihan, kita ada dua wajah sahaja di sini untuk kaedah yang kita belajar di sini. Dua wajah sahaja, iaitu 4 atau 5 harakah. 4 atau 5 harakah. Jadi kita kena baca sama ada kita nak baca 4 ataupun 5. Bukannya 2 harakat. Walaupun tak ada gelombang juga. Okey. Atau 5 halqah. Dalam Al-Quran cuba kita cek tengok ada tak Al-Quran ada ni. Mungkin kadang-kadang dalam ringkasan ini tak ada tulis. Sekejap wa fi adhani waqrun wa min bainahum. Allazi at'amahum. Okey, kejap selalunya ada. Kejap saya nak tengok contoh yang dibaca tadi. Surah saya bukakan. Surah Fussilat. Surah Fussilat. Dan contoh yang sama dibaca dalam nota tadi. Kejap je. Okey, dalam Al-Quran ada. Dalam Al-Quran ada. Tuan Haji Abdul Rahman, dalam Quran ada. Saya tunjukkan. Maksud saya Ustaz, kalau orang tak bahasa, tak tahu kan, orang macam mat asli biasa je kan, fi gitu. Okey, tapi kalau mat asli tak boleh jadi sebab syarat mat asli selepas huruf mat tak boleh ada hamzah. Oh ya, okey. Tengok sini Ji. Wa fi adhanim di sini. Ada tanda kan? Ni wa fi adhani sama juga dalam contoh tadi wa fi adhani. Okey. Jadi kita pastikan dalam bacaan dalam kita nak membezakan antara hukum-hukum tadi, yang tadilah paling selamat. Kita kena kenal bezanya apa? Kedudukan hamzah itu. Kalau dalam satu perkataan mat wajib. Kalau dua perkataan mat jaiz. Itu sebenarnya paling membantu kita untuk membezakan antara hukum-hukum mat. Itu yang pentingnya ilmu tajwid. Jadi kalau siapa-siapa tak boleh membezakan, maka dia belum lagi boleh membaca Al-Quran lagi-lagi dalam bab mat ini dengan sempurna. Nanti dia akan bertukar. Banyak lagi mat-mat yang kita belum belajar lagi, nanti bercampur habis, bertukar-tukar habis dengan mat-mat yang lain. Jadi untuk kita nak membezakan, kita ambillah faham setiap jenis mat, apa tandanya. Okey, macam mat asli saya dah ceritakan, pastikan ada 3 perkara tadi kan. Hukum mat asli mestinya ada huruf mad, selepasnya tak ada hamzah, selepasnya tak ada baris mati kerana kita berhenti. Itu nak sekurang-kurangnya kita nak kena simpan dalam hafazan kita, ingatan kita untuk kita cam betul-betul ini confirmnya mad asli. Lepas tu kepada mad yang kedua pula yang kita belajar, mad wajib muttasil pula, kita kena ingat sekurang-kurangnya 2 perkara, iaitulah huruf mad dan huruf hamzah dalam satu perkataan. Mestinya ada huruf mad dan mestinya ada huruf hamzah dalam satu perkataan. Syaratnya dalam satu perkataan. Untuk malam ni pula kita kena ingat pun tiga perkara juga. Yang pertamanya ada huruf mad, yang keduanya ada huruf hamzah. Syaratnya mesti kedudukan hamzah dan huruf mad dalam perkataan yang berasingan. Jadi kita nak kena buat rumusan macam tu barulah kita boleh faham. Sertakan dengan contoh. Setiap jenis mad yang kita nak sebut, kita hafal satu contoh untuk kita boleh membezakan sebagai contoh kita dengan bacaan-bacaan ayat-ayat yang lain. Barulah kita senang membezakan dengan hukum-hukum mad yang baki lagi, insya-Allah. Okey, yang saya nak tambah. Tanya. Okey, silakan. Okey, antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil tu, cara bacaannya memang 2 wajah kan, bersamaan 4 atau 5 harakat. Okey. Atau dia ada perbezaan? Okey, dari segi bacaan, kalau kita nak kemas bacaan kita nampak macam tertib betul-betul kita meraihkan hukum mad. Okey, katakan dalam ini maklumat tambahan. Katakan kalau dalam mad wajib kita dah pilih untuk baca wajah 5 harakah. Okey, mad jaiz untuk tertibnya kita bacalah 4 harakah. Jangan kita ambil 5 harakah. Sebab apa? Kena bezakan Ustaz. Ya, sebab apa? Sebab dalam nanti penghujung hukum-hukum mad kita akan sentuh bab maratibul mudud. Maratibul mudud, kedudukan mad-mad. Yang mana paling kuat, yang mana yang kedua, ketiga yang paling lemah sekali. Jadi mad wajib dia lagi kuat berbanding dengan mad jaiz. Jadi kalau kita nak meraihkan yang kuat, bagilah 5, yang lemah kurangkan.
Itu dari segi orang kata nak mahir, nak cermatkan bagi membezakan, nak letakkan hukum yang kuat di tempatnya, hukum yang kurang kuat, yang lemah di tempatnya. Tapi kalau dari segi keseluruhan sebenarnya tak ada beza sangat. Yang membezakan iaitulah mad jaiz nanti kita boleh baca 2 harakat. Itu yang ada kelebihan pada mad jaiz. Itu yang kita nak kan. Tapi itu pun perlu kepada syarat-syarat tertentu, nanti kita akan sentuhkan. Saya akan terangkan. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, di sini saya ada cetak di sini. Ustaz nak tanya sikit. Nak tanya Ustaz. Okey, satu-satu. Okey, siapa? Okey. Macam mana kalau kan nak bezakan antara satu dengan dua kalimah, kalau kita tak berapa pandai bahasa Arab, kita nak bezakan antara satu kalimah dengan dua kalimah tu macam mana nak tahu Macam mana nak tahu? Tak tahu bahasa Arab Ustaz. Kena belajar bahasa Arab. Okey, banyak soalan yang diajukan untuk macam mana nak cari perbezaan kedudukan mad wajib dengan mad jaiz. Sebenarnya dia tak ada pecaman petanda, minta maaf, dia tak ada pecaman petanda yang kita boleh berpegang dengan petanda itu. Sebab dia akan berbeza dengan Quran yang lain. Ada Quran dia akan tulis seolah-olah jarak mad jaiz, ada jaraknya antara huruf mad dengan huruf hamzah. Ada Qurannya dia tak dijarakkan. Jadi itu masalah kita. Okey, saya dah buka dah ni. Tengok dalam skrin ni saya dah buka dah untuk saya nak buat perbezaan kedudukan mad jaiz dengan mad wajib. Tapi dah soalan datang dulu. Okey, kita tengok sini, kita baca antara perbezaan di sini. Mad wajib muttasil apabila huruf alif waw ya bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ini kita dah jelaskan. 4 harakat, 5 harakat untuk mad wajib dan 2, 4, 5 harakat untuk mad jaiz munfasil. Di sini disebut ada 2, 4, 5. Okey, terdapat tanda ni. Tanda mad ni ada. Tanda mad ini pada semua kedua-dua jenis, mad jaiz dan mad wajib. Kedua-dua ada tanda mad ini. InsyaAllah yang ni saya akan share dalam grup ya. Okey, tengok contoh. Kedudukan contoh. Kita tengok antara contoh. Kita bandingkan. Untuk contoh mad jaiz, mad wajib, amma yatasaalun. Kalau kita tengok dari segi tulisannya, amma satu perkataan, yatasaalun berapa perkataan? Okey, saya tanya yatasaalun berapa perkataan? Yatasaalun 5. Perkataan, bukan huruf. Perkataan. Satu Ustaz, satu. Itulah susah kan? Susah. Belajar bahasa Arab Ustaz. Ini memanglah kalau nakkan kepada jawapan yang betulnya memang kena tahu bahasa Arab. Tapi sekurang-kurangnya mungkin ada cara yang membantu kita. Ada yang mengatakan untuk kita nak bezakan antara jaiz dan wajib, kita tengok hamzah. Hamzah menumpang ke hamzah berdikari? Hamzah menumpang ke tak menumpang? Tengok untuk mad wajib muttasil, kita tengok kedudukan hamzah semua dia berdikari, dia tak menumpang orang. Dia macam boleh hidup sendiri. Yatasaalun idza jaa bisu'i fahsya'i. Okay, hamzah semua duduk di atas satr, di atas barisan, dia sama level dengan huruf-huruf yang lain. Pada contoh untuk hukum mad jaiz munfasil pula, hamzah kedudukannya semua atas alif, menumpang. Ya betul. Ini mungkinlah membantu kita untuk membezakan satu perkataan ke dua perkataan. Ya. Ini untuk salah satu caranya lah. Faqul hal laka ila, tapi ada perkataan-perkataan pengecualian yang kedudukannya dia menumpang tetapi sebenarnya dia wajib. Ini bahaya. Itu yang saya kata kita tak boleh berpegang 100%. Saya akan tunjuk contoh saya akan tunjuk contoh. Okey, kalau siapa ada Al-Quran boleh buka surah Al-Haqqah. Saya akan share skrinnya. Surah Al-Haqqah. Muka surat berapa Ustaz? Okey, sekejap. Muka suratnya 567.
Cantik nombor 567. Ayat ke-19. Okey. Dah jumpa belum? Nombor Dekat skrin saya ada dah. Dekat skrin ada. Siapa yang boleh? Okey. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Haum. Okey, ini hukumnya mat apa? Ini umum mat jaiz munfasil. Haji Syam jawab mat jaiz munfasil. Okey. Mat wajib hamzah satu perkataan. Mat jaiz munfasil Ustaz. Mat jaiz munfasil. Cikgu Jaiz mak apa ni? Mat jaiz munfasil. Cikgu Jaiz mesti Jaiz kan. Okey, Haji Din mak jaiz juga. Mak wajib. Mak wajib. Kenapa Haji Din cakap mak wajib? Pasal dia ada hamzah kan. Hamzah dekat atas waw tu. Tadi kita kata kalau yang menumpang tu mak wajib tak menumpang kan? Exception. Mak wajib tak menumpang apa? Habis apa ni Haji Din kata mak wajib pula tadi? Mak wajib tak menumpang apa? Dia memang apa yang ni menumpang tak ni? Itu menumpang. Haji Din dah pening ah. Pening macam sedih. Okey, ini salah satu contoh yang mana hamzah menumpang tapi dia mak wajib. Betul. Sebab dalam satu perkataan ni Ustaz. Ya, betul Haji Cikgu Muhammad Harun. Betul. Ini satu perkataan ini. Haum dia jadi satu perkataan. Itu maknanya kaedah yang kita kata yang kita nak gunakan menumpang tak menumpang itu dia tak boleh pukul semua. Dia tak boleh kita ratakan semua dalam Al-Quran sebab ada kalimah-kalimahnya yang apa betul yang menumpang pun boleh jadi wajib. Ada masa dia kena menumpang juga. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Dia kena bayar juga Ustaz. Betul. Ada masa susah payah dia juga Okey, kejap. Kita tengok contoh yang berikutnya dalam muka surat. Okey, ini saya tunjuk contoh ni untuk tambah faham insya-Allah. Sorry, say something. Okey, perkataan haula. Surah apa Ustaz? Kejap saya nak cari haula yang paling dekat sikit mana. Sabar. Okey, muka surat 580. Surah Al-Insan. 580. Ayat 27. Ayat 27. 27. Yuhibbunal. Ya betul. Inna haula yuhibbunal ajilah. Anta khazara. 5 muka surat 580 atas sekali innaha ulai. Ini mat jaiz mufasil. Okey, hau tu satu perkataan ke dua perkataan?
Satu Ustaz. Satu. Satu. Maknanya mak apa? Mak wajib. Mak fasil. Wajib. Mak wajib Mak muttasil. wajib. Mak wajib. Okey, sebulat suara semua insya-Allah. No, Haji Nurin sama-sama mak wajib. Wajib. Mereka Semua kita pegang mak wajib. Mak wajib semua satu perkataan. Ha-u kan? Satu perkataan. Okey, siapa yang jawab mak wajib muttasil semua salah. Salah pula. Itu perkataan ni. Ini payah sikit. Itu yang kita nak kena tahu asal usul Arab. Macam mana sekalipun insya-Allah lah minta Allah bagi peluang, fahamlah asas-asas Arab sikit-sikit. Jangan lemah semangat. Insya-Allah ada caranya dan insya-Allah dengan izin Allah kita akan dapat ilmu ni insya-Allah. Saya tahu tiga perkaraan saja Ustaz. Arab ni. Wahid, Isnin, Salasa itu aja. Okey. Jadi dua, cerita satu kan mereka itu kan. Mereka itu. Bukan mereka itu betul, mereka itu tapi ya betul. Dalam bahasa Arab di sini ha saja itu satu perkataan. Walaupun satu huruf dia panggil ha litanbih. Ha litanbih, ha satu perkataan, ula pula satu perkataan. Ini hukumnya mak jaiz munfasil di sini. Jadi kalau kita tengok dengan ha umuqra'u tadi sama. Rupa dia, kedudukan dia sama tapi yang mak jaiz yang ha umuqra'u dalam surah Al-Haqqah tadi mak wajib. Walaupun dia menumpang. Yang di sini menumpang tapi nampak macam satu perkataan tapi dia pula mak jaiz lah. Itu gitu. la tu pula. La itu tak apalah, itu la tu memang mak wajib lah. La kan. Itu mak wajib dah. Jelas lah kan sebab dia tak menumpang tu. Hamzah di bawah. Okey. Inilah berkenaan dengan cara nak membezakan boleh secara 90% gitu kita bolehlah nak kenal bila hamzah itu menumpang maknanya dia mak jaiz munfasil dan tambah pula selalunya mak jaiz munfasil kita akan nampak macam ada jarak sikit. Kita ada jarak. Contohnya macam muka surat yang sama 30 ayat 30 wa ma tasyauna illa an hamzah ni dahlah menumpang lepas tu illa dengan an ni selalunya ada jarak untuk kita nak beza antara mat jaiz hukmi. Okey betul. Boleh namakan mat jaiz hukmi betul haula tadi. Okey illa an yasha yang pertamanya kita boleh berpandu ke sebagai panduannya hamzah itu menumpang dan yang keduanya boleh kita tengok ada jaraknya antara huruf mat dengan hamzah pada perkataan yang berikutnya. Itu antara pecaman kita lah. Dan untuk mak wajib pula hamzah akan berdikari. Dia tak menumpang mana-mana huruf. Dia ada di atas baris bersama dengan huruf-huruf yang lain. Punya ada tiga hukum dan ini ada tiga kan. Ya. Dan penghabisan pun sama juga wajib. Okey. Kita tengok di sini bab hukum-hukum. Okey. Dan kita pergi kepada poin yang terakhir kita iaitulah mad jaiz boleh dibaca dua harakah. Okey, siapa tahu cerita mad jaiz boleh baca dua harakah? Wama dua harakah. Wama dua harakah? Mim ma. Tu mak tu itu mak asli. Mak asli ya, sorry. Jaiz boleh baca dua harakat bila dia diberhentikan Ustaz. Haji Syam. Bagus Haji Syam, masya-Allah. Bila berhentikan betul. Betul lah. Itu jawapan jawapan beralasan lah. Bila diberhentikan. Tapi bila diberhentikan dia dah tak jadi mak jaiz dah. Bila disambung dia bila sambungnya dia bila disambung baru dia jadi mak jaiz. Itu satu poin yang bagus sangat tu Haji Syam. Terima kasih sangat-sangat. Saya nak share di sini satu. Banyak antara kita yang kadang-kadang bila dia ikut ajaran cara Haji Syam tadi, minta maaf bila dia ikut cara Haji Syam tadi, dia akan panjangkan juga walaupun dia berhenti. Okey. Kejap, kita cuba cari contoh. Bagi masa sikit. Sebab nak cari
pada perkataan yang diberhentikan dia ada tanda berhenti, lepas tu dia ada tanda mat. Banyak ni. Kejap bagi masa saya sikit. Saya tak sediakan contoh tu, tiba-tiba Haji Syams bagi idea tu, saya nak kena cari jugalah. Sebab saya banyak kali saya tegur, padahal bila dia berhenti dah jadi mat lain, tapi disebabkan ada tanda mat, masih lagi dia nak panjangkan. Seperti mana dia belajar kata ada tanda mat tu, tanda wave tu, dia nak kena panjangkan juga. Okey. Masalahnya di tempat yang dia berhenti tu ada tanda berhenti. Itu yang kita pun nak kena meraihkan juga. Dia kata dia dah berhenti, lepas tu ada tanda berhenti, lepas tu ada tanda mat pula. Bila ada tanda mat, dia kata kena panjang. Bila kita tak sedia, nanti nak kena cari sikit. Tuan-tuan pun boleh cari, bantu saya. Di contoh yang kita berhenti, ada tanda berhentinya sama ada jim, sili ke. Lepas tu ada tanda mat. Bagi masa sikit je. Sebab ini banyak berlaku. Sebab dia tengok tanda mat tu dia panjangkan. Ustaz, saya rasa surah Qiyamah pun ada banyak juga Ustaz ni. Macam ayat 33, ayat 35. Cuba baca. Muka surat 578 Ustaz, 578. Ini kira penghujung ayat Ustaz. Cuba baca. Yang satu tu ayat 33 je. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kita berhenti situ. Tapi kalau kita sambung okey, yatamatta tu ada tanda mat tak? Ada. Ada pasal ada yang ada alif kecil tu Ustaz. Selepas to. Atas dia tak bertanda tu. Okey, ada tanda mat tak? Ada tanda ombak tu tak? Ada. Okey, itu antara contohnya lah. Tapi itu wakaf yang confirm kita berhenti tak sambung kan. Tapi yang itu jarang berlaku sebab kita berhenti dah habis, stop di situ. Yang saya nak cari ni kejap, ya Allah tak jumpa lah pula bila nak cari. Yang tengah-tengah ayat, yang tengah-tengah ayat. 574 Ustaz. Buka surat 574. Okey, ayatnya. Ayat 6. Baca tu kawan baca. 584. Mana? Surat berapa ni? Okey, saya jumpa muka surat 17. Muka surat 17. Senang. 17. Sebab saya nak share dalam ni. Okey, muka surat 17 saya share dalam skrin ni, dekat skrin ni. Surah Al-Baqarah ayat 106. Ni dah jumpa. 16 muka surat baru jumpa. Okey, nampak? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kan ada tanda ni kan? Ada tanda wakaf. Ada tanda wakaf dan ada tanda mat ni atas alif alif maddiyah ni. Alif huruf mad. Ada tanda mat. Okey. Jadi sebahagian kita bila baca, bila dia berhenti di sini dan bila dia ada tanda mat, dipanjangkan lebih daripada mat asli. Au mithliha. Sebab dia nampak ada tanda mat di situ. Macam Haji Syams bagi idea tadilah. Nak dapatkan mat jaiz munfasil 2 harakat, berhenti. Itu betul lah tu. Kalau berhenti, dia akan jadi 2 harakat. Tak boleh lebih daripada 2 harakat. Sebab dah bukan mat jaiz dah. Sebab dia akan jadi mak asli. Mak asli. Au mithliha, cukup 2 harakat. Jadi perhatian kepada semua baca qari-qariah kita, kalau kita berhenti walaupun ada tanda mat, jangan kita panjang lebih daripada 2 harakat. Sebab bila dah berhenti dah jadi mat asli. Dalam contoh inilah. Dia kenapa ada tanda mat di sini? Tanda mat di sini apabila kita waqaf, apabila kita wasal. Au mithliha alam ta'lam. Ini baru dia jadi mat jaiz munfasil. Okey. Jadi soalan Ustaz tadi ayat 106 juga Ustaz, surah Al-Baqarah. Katakan kita terputus nafas dalam Ustaz, macam kita berhenti bi khairin minha. Itu pun kena sebut
Dua harakat juga Ustaz. Betul, sama Betul, juga. Keadaan yang sama. Jadi kita tak boleh sebut 4 atau 5 walaupun harakat. ada tanda mat. Jangan kita katakan asalkan ada tanda mat terus kita panjang. Tanda mat ini apabila kita sambung bacaan. Apabila kita wasal bacaan. Betul. Bi khairim minha, 2 harakat. Sambung. Minha au, dia jadi 4 harakat. Dalam masa yang sama bila kita sambung lain, kalau kita waqaf lain. Okey, jadi ada soalan? Ada ayat 114 Ustaz. Itu cantik Ustaz, dia wakaf juga. 114. Sama juga. Wasa'a fi kharabiha, kan? Betul Jisham? Wasa'a fi kharabiha. Kalau kita berhenti dia jadi mat asli, kalau kita sambung baru dia jadi mat jaiz munfasil. Okey. 14 mana ada? 114. Muka surat 18. Muka surat 18 ayat 114. Betul. An yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika. Boleh? Saya rasa macam ada short ni suara lah. Siapa punya ni mungkin start. Ustaz boleh mute ke semua Ustaz? Okey. Kita mute. Siapa yang berbunyi tu mungkin ada apa ni wire ke ataupun earphone dia cocok tak masuk betul. Okey, kita boleh cuba lagi Okey, selesai. Dah jelas insya-Allah berkenaan dengan macam mana kita nak kenal mat jaiz mat munfasil tadi. Okey, cuma saya belum terangkan lagi. Okey, berkenaan dengan 2 harakat sebenarnya dalam qiraah kita sekarang ni kita baca qiraah apa? Kita baca qiraah apa sekarang? Oi, semua diam lah. Hafs. Betul. Kita baca qiraah Hafs an Asim jadi qiraah ni ada 7 yang besar yang asas 7 qiraah dan setiap 7 ni ada riwayah-riwayah dia lah. Okey, yang kita bacanya qiraah Hafs an Asim yang menjadi pilihan boleh dikatakan ramai Hafs ini, bacaan Hafs. Di negara-negara lain mungkin ada yang tak kenal bacaan Hafs ada. Macam sebelah barat sana mereka mengamalkan qiraah-qiraah lain. Pilihan mereka qiraah-qiraah lain. Macam kalau ke Morocco dia akan baca Warsh daripada Qalun, riwayah Qalun. Baca qiraah Qalun tapi riwayah Warsh. Macam Libya, Tunisia kebanyakanlah, negara-negara Afrika pun banyak yang baca qiraah Warsh. Dan bila kita baca bacaan Hafs, dia orang rasa pelik. Kenapa tak sama? Sama lah kita juga kalau kita dengar bacaan dia orang akan pelik, kita akan pelik. Kan? Selalu kita dengar wadduhi wal laili idza saja, itu contoh yang mudahlah. Lepas tu mana lagi? Surah Al-Fatihah pun Maliki Yaumiddin dipendekkan ma tu. Itu qiraah-qiraah semua yang betul. Jadi kita baca sekarang ni qiraah Hafs. Tapi Hafs pun yang kita belajar ni salah satu daripada 1000 cara yang dia boleh baca. Jadi itu luasnya ilmu Al-Quran, mudahnya, rahmahnya membaca Al-Quran ini untuk semua orang boleh baca dengan cara-cara yang berlainan, tapi kena pastikan bacaan yang berlainan ini qiraah mutawatirah, qiraah yang bersambungan sampai kepada Nabi SAW. Sebab dalam qiraah pun ada juga qiraah yang tak sampai kepada Nabi. Sampai kepada sahabat saja, itu tak apa lagi kita boleh belajar. Tapi ada yang qiraah yang tak betul. Kadang-kadang mungkin ada orang nak menyelewengkan ke apa ke, macam hadis ada yang dhaif, ada yang sahih kan. Qiraah pun kita nak kena pastikan apa yang kita belajar qiraah mutawatirah, qiraah yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Itu pentingnya. Tapi Hafs ini insya-Allah yang kita belajar yang masyhur di
di Malaysia, di Singapura, di Nusantara ni, kita pilihkan hafz yang mana tariqahnya, cara dia belajarnya ataupun cara dia ambilnya daripada tariqah Syatibiyah namanya. Tariqah Syatibiyah yang kita belajar sekarang ini untuk mad jaiz munfasil hanya 4 ataupun 5 harakat. Untuk mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Kita boleh pilih antara dua pilihan tu. Okey. Jadi 4 ataupun 5 harakat yang kita belajar qiraah hafz daripada tariq Syatibiyah. Ini saya tambah kalau kurang faham berapa kedengar dulu insya-Allah. Okey. Saya nak cerita dalam bacaan hafz juga ada yang 2 harakat itu. Jadi apa yang saya paparkan di skrin ni ada 2 tariqah di sini, tariq Syatibiyah dan tariq al-misbah, tariq misbah. Dan ada juga diistilahkan dengan tariq Thaibah. Thaibah ni mudah kita faham. Satu lagi tariq yang namanya tariq Thaibah ni dia ada baca 2 harakat. Hafz ni baca 2 harakat untuk mad jaiz munfasil. Tapi bila kita nak baca mad jaiz munfasil 2 harakat, dalam bacaan yang sama kita nak kena raikan semua ni. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 perkara ni yang ada dalam Al-Quran, bila kita dah baca untuk 2 harakat, 13 perkara ni kita nak kena jaga. Jadi kita nak kena seragamkanlah. Dia sama juga dalam bab ibadah, kita ada banyak-banyak mazhab kan. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Semuanya mazhab insya-Allah semua betul diambil dari Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW. Tapi sebagai kita yang muqallid ini tak boleh kita nak campur adukkan. Semata-mata nak ambil mudahnya kita campur adukkan. Wuduk kita ikut mazhab Syafi'i, tapi waktu membatal wuduk pula kita lompat pergi mazhab lain, dan lepas tu waktu kita nak nak jamak qasar pula kita lompat pergi mazhab yang mudah pula. Itu namanya talfiqul madzahib, yang dilarang, yang tak dibenarkan. Campur-campur adukkan dalam bab ibadah ini, cara-cara yang mudah kita pilih yang mudah-mudah aja, tak ringkas-ringkas aja. Okey. Jadi kalau boleh kita iltizam, kena pilih satu cara dan iltizam. Iltizam maknanya kita kena ikut satu corak aja, satu cara aja. Kalau kita nak pindah kepada mazhab yang lain, cara yang lain, kena belajar dan kita kena ikut cara dia juga dengan kaedah-kaedah dia. Ini sama juga dalam bab qiraah pun sama juga. Contohnya sekarang ini kita baca ke tariq Syatibiyah. Tariq Syatibiyah dalam mad jaiz munfasil hanya 4 ataupun 5 harakat. Tawassut 4 ataupun 5 harakat. Jadi kita dalam bab-bab yang lain kita ikutlah. Contohnya di sini Ain dalam surah Maryam dan Syura. Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Selalunya kita baca 6 harakat kan? Mad lazim harfi muthaqqal. Ain, Sin ada habdu, ada gunnah. Okey, mad lazim harfi muthaqqal di sini selalunya kita baca 6 harakat. Tapi kalau dalam tariqah yang satu lagi ini boleh baca 4 harakat walaupun mad lazim. Ini perbezaan yang perlu kita raikan. Jadi saya tak nak cerita semua ni, panjang nanti pening kepala bagi sebahagian. Siapa-siapa yang nakkan kepada ringkasan ini, supaya dalam bacaan mad jaiz munfasil, kalau kita katalah kita nak baca 2 harakat, kita nak kena raikan 13 perkara ini. Contohnya dalam bacaan saya malam ni, contohnya kan, dalam bacaan saya malam ni, contoh dalam solat ke atau dalam bacaan biasa, saya baca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat kan ada alam nakhluqkum mimma immahin. Okey, untuk saya baca 2 harakat, mesti saya nak kena idgham kamil di situ tanpa bunyikan qaf. Alam nakhluqkum terus masuk dalam kaf. Jadi dalam bacaan yang 2 harakat nak kena raikan semua perkara-perkara ini. Di sinilah wujudnya 2 harakat untuk mad jaiz munfasil. Soalannya untuk kita semua, nak baca tak 2 harakat? Jawab dengan jujur. Senang je. 4, 5 Ustaz. Jangan cari pasal. Jangan cari susah.
Kalau kita tak nak pening kepala, kalau kita tak nak hafal 13 perkara kaedah yang kita kena raikan tadi, baca je lah 45. Selamat dunia akhirat. InsyaAllah. Tak ada nak kita nak kena pening-pening. Baca je lah. Asalkan tanda mat tu lebihkan 2 rakaat. Lebihkan 2 rakaat. Sebab itu ada orang tanya, bila pergi Mekahnya, imam-imam yang hebat di Masjid Haram, kenapa mat dia pendek-pendek? Kan? Kenapa mat? Ini confirm ni mat ini. Ada tanda kadang-kadang dia tengok Quran waktu solat tarawih kan, dia tengok ada tanda mat. Kenapa baca pendek? Imam ni tak pandai ke? Imam ni salah ke? Rupa-rupanya kita yang tak jelas. Memang ada mat-matnya boleh dipendekkan, tapi kena meraihkan syarat-syarat tadi. Okey, jelas insya-Allah untuk mat jaiz munfasil malam ini. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita baca sikit tambah sambungan bacaan kita itu untuk hukum mat? Ustaz nak tanya sikit. Apa kalau macam mat jaiz munfasil ni, apa syarat-syarat dia? Kiranya macam contoh pada mat wajib mutasil tadi, dia punya syarat ada huruf mat dengan huruf hamzah dalam satu perkataan Kalau macam mat jaiz ni dalam 2 perkataan lah. Itu je ya. Bezanya itu je. Jadi kita akan sebut mat jaiz munfasil macam mana kita nak carinya dalam Al-Quran, dalam bacaan kita. Yang pertamanya pastikan adanya huruf mat alif waw ya yang tak berbaris, yang sebelumnya ada huruf berbaris sesuai dengan baris huruf-huruf mat tadi. Yang keduanya kita nak kena cari hamzah. Okey. Dan yang ketiganya ataupun disyaratkan pada hamzah itu kedudukan hamzah dalam 2 perkataan. Dalam perkataan yang berasingan. Itu sahaja untuk kita nak pastikan bahawasanya mat itu mat jaiz munfasil. 2 perkara lah, senang 2 perkara. 2 perkara kita cari huruf mat dan hamzah yang berasing dari huruf mat dalam perkataan yang tak sama, yang lain. Okey. Jelas? Alhamdulillah. Okey, kita buka Al-Quran surah Al-Mulk. Kita masih surah Al-Mulk. Malam ni ayat yang kalau tak silap saya ayat ke-21 21 ke 22? Betul Ustaz, 21 Ustaz. 21. Okey. Okey, kita ada pilihan insya-Allah. Siapa-siapa yang nak baca pilih satu ayat dan keluarkan semua hukum yang dah belajar dari awal hukum ahkam nunus sakinah sampai kepada hukum malam ni, iaitulah hukum mat jaiz munfasil. Okey, dipersilakan qari'ah boleh saya baca yang dia boleh keluarkan, yang qari kena baca sendiri. Banyak Ustaz hukum. Tak apa. Satu persatu insya-Allah. Kita tak baca semua, kita baca 2-3 ayat aja insya-Allah. Okey, siapa nak cuba malam ni? Nanti satu tahap nanti kita panggil pula. kita panggil Haji Din. Mana Haji Din? Senyap ah. Haji Din. Okey. Kena tengok dulu Tak apa, baca dulu. Lepas tu kita cari sama-sama. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tersilap nanti, tak apa, kita terangkan. Ayat 20 ke tak? Ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum. Mudah je. Lima. Okey. 563. Surah Al-Mulk 563. Muka surat yang kedua dah. Ayat ke-21. Okey, orang yang selalu keluar, orang selalu baca pun boleh, ataupun yang belum mencuba lagi silakan. Dia tak ada apa-apa, potongan markah ke apa, tak ada. Cuma kerjasama untuk kita nak kenal dalam bacaan kita, boleh tak keluar semua hukum yang kita dah belajar. Tak apalah, saya try Ustaz. Okey. Silakan. Kenapa tak buka kamera? Boleh. Malu segan. Takut salah. Handsome ber. Okey, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertengahan surah baca a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Okey. Amman mim sabdu wajibul guna. Ilawan wajibul guna. Okey, betul. Man hadza. Okey. Kejap. Seorang je. Okey. Yang lain boleh sebut tapi kena mute. Okey. Okey, silakan. Mim sabdu wajibul guna dengan dua harakat. Okey, betul. Nun bertemu dengan ha izahar Okey, halki. selalunya kita nakkan sebut dulu. Contohnya amman. Okey, wajibul gunnah. Lepas tu man hadza, nun mati bertemu dengan okey. Kita kena terus sebut contoh dan kita terangkan. Okey. Man haza. Okey. Nun mati bertemu dengan ha izahar halki. Okey. Tiada dengung, jelas. Haza. Ha alif tu mad asli. Okey. Za dengan alif tu bukan tu kan. Allazi mad asli ya, huruf mad asli ya sebelumnya berbaris bawah. Okey. Yarzukukum in mim mati bertemu dengan hamzah. Apa yang mampus. Yang mampus, yang mati. Ni mampus pula. Ni mati. Ni mati bertemu dengan hamzah. Izhar syafawi. Okey, betul. Izhar syafawi. Tak didengung, jelas. In amsaka. Ini izhar mati bertemu dengan hamzah, izhar halki. Okey. Amsaka mim mati bertemu dengan sin dalam satu kalimah pun izhar syafawi. Ya. Rizqah. Balaju. Apa lagi ada? Ramai orang nak sambung ni. Bila ada salah je orang nak sambung ni cepat. Yang tak ada jumpa tapi kalau yang rizqahu yang kalau tak berhentikan ubal kiranya mad asli juga. Okey. Bagus. Terus lepas tu tak ada dah fi pun mad asli juga. Okey, yang terlepas tu jangan kita sebut lagi nanti. Bila dah habis baru kita kakak yang mana dia terlepas. Okey. Ada yang terlepas ke? Entah. Jim dengan wow. Jim dengan wow. Mak asli juga. Okey. Jim dengan wow. Okey, mak asli juga. Utuwin wa nufur. Tanwin bertemu dengan wow. Idgham ma'al gunnah dengung dua harakat. Naqis. Idgham ma'al gunnah naqis dengung dua harakat. Habis. Okey, macam itulah. Satu persatu alhamdulillah dapat kita jelaskan dapat Faris menjelaskan semua hukum yang ada dalam ayat 21. Hampir semualah. Mungkin kalau kata nak bagi lengkap lagi contohnya macam hadza, boleh kata hadza dalam ketika waqaf mad asli dza tu, ketika waqaf mad asli, ketika sambung tak jadi mad asli hadzal ladzi sebab dia akan masuk ke dalam alif lam syamsiyah alladzi itu. Itu tambahan, kemas lagi jawapan insya-Allah. Yang lain dah bagus dah, alhamdulillah semua jelas. Okay, terima kasih Faris. Yang alif lam syamsiyah tu kira dalam hukum tajwid juga Dia bukannya hukum matematik. Ya, semua hukum tajwid tapi kita tak belajar lagi, kita belum masuk lagi. Okey, alhamdulillah. Itu yang kita boleh sebut. Dia mungkin Faris dia dah kemas, masih lagi baru lagi, fresh lagi kan.
baru habis tadika kot. Jadi masih kemas lagi lah tajwidnya. Kan? Ya, yang lain-lain mungkin kita dah lama, bila kita nak panggil balik, nak sebut balik satu persatu, mungkin kita perlu masa sikit lah. Okey, tak apa, tapi mencuba tu satu cara yang boleh membantu untuk kita ingat semula hukum-hukum yang pernah kita belajar yang lepas-lepas. Okey, insyaAllah. Ayat yang berikutnya. Siapa nak cuba? Okey, ayat ni panjang. Boleh share dua. Pilih dua orang, sana membantu. Boleh bercerita sama-sama. Ataupun seorang pun tak apalah. Kita buat macam Faris tadi, jelas sikit. Okey, siapa nak cuba? Tak apa, salah pun tak apa. Kita bercerita sama-sama. Haji Abdul Rashid. Siapa yang boleh? Saya boleh. Okey, Haji Syamsuddin, insya-Allah. Okey, insya-Allah silakan. Afaman yamshi mukibban ala, ayat ni kan betul Ustaz? Betul. Afaman yamshi, Saya mute ya. Okey, kena. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Okey, banyak ni insya-Allah. Okey, boleh. Okey, insya-Allah. Apa mai tu idgham bila guna. Idgham? Idgham bila guna. Bila ke ma'al? Bila guna. Kalau bila tu maknanya tak dengung-dengung kan? Bila afamai ma'al guna lah kalau gitu. Ma'al guna. Kalau dengung ma'al terus. Kalau tak ada dengung bila terus. La tu maknanya tak ada. Afamai, Haji baca dengung. Betul, saya baca dengung. Okey, betul. Bacaan dah betul. Nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham ma'al ghunnah. Betul. Okey, terus. Yamshi, yam tu kira izhar aja Ustaz. Izhar apa? Izhar halqi Ustaz. Halqi ke? Nama kurma. Mim mati ni. Oh, izhar syafawi. Kurma. Keluar pula. Okey, sebab mim mati kan. Okey. Mim mati izhar syafawi. Okey, betul. Lagi? Si itu simia tu mat asli Ustaz. Okey, betul. Alhamdulillah. Terus? Mukibban. Ban tanwin izhar. Tanwin bertemu dengan? Bertemu dengan ain izhar. Izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Alhamdulillah. Betul. Okey, terus? Ala lam alif jumpa dengan waw. Ala tu mat asli Ustaz. Betul. Okey, betul. Mat asli betul. Okey, terus? Wajib tu qalqalah. Okey, qalqalah. Alhamdulillah. Qalqalah sughra pertengahan bacaan. Okey, terus? Wajhihi ahda. Ini ada sikit susah sikit. Macam mana ni? Ini yang ha kecil tu hihi. Itu mat sila tawilah. Belum kita belajar lagi. Belum belajar lagi, tapi itu dulu ada saya dapat tahu. Okey. Tapi kalau tak kita tak nak guna mat silah tawilah, boleh tak kita guna mat lain yang kita dah belajar di sini? Mat wajib muntasil. Bukan munfasil. Di sini cukup syaratnya. Cukup syaratnya untuk dia ada hamzah tu dia bertinggik ke atas alif. Bertinggik. Okey, dan ada tanda mat. Betul. Okey, inilah contoh mat jaiz munfasil. Okey. Okey, terus? Da tu
ahda itu ganda Ustaz. Ahda dia juga mad jaiz munfasil. Bukan, betul, alhamdulillah. Betul. Terus ammay yamshi. Ammay yamshi. Am tu kira gunah apa gunah dia? Apa ya? Hukumnya apa? Apa? Bahasa Melayu wajib dengung. Dengung. Wajib dengung. Mim syaddah kan? Mim sabdu tu. Mim sabdu. Wajibul gunah. Okey. Betul. Wajibul Jumaah, betul. Okey. Mai yamshi. Mai tu pun idgham bi gunah. Ya, betul. Sama tegak tadi. Yamshi, yam tu izhar syafawi saya. Betul. Mim itu bertemu dengan shin, izhar syafawi. Simya itu kira mat tabi'i Ustaz. Sekali tabi'i, sekali asli. Okey, dua-duanya betul. Betul ya. Okey, alhamdulillah. Okey, lagi. Sawiyan. Wah, ini sawiyan wi tu yan tu izhar Ustaz. Mana? Yan tu jumpa siapa? Dia jumpa dengan waw. Yan jumpa dengan jumpa waw. Dengan ain. Ain. Dia kena jumpa ke depan. Yan tu jumpa. Tanwin bertemu dengan ain. Betul? Sorry. Ala tu mat tabi'i Ustaz. Okey. Sira pun ra tu mat tabi'i. Okey. Tim ini ada sikit. Ini idgham bi gunah Ustaz. Ya, tanwin bertemu dengan mim. Mim sabdu. Ya, betul. Mustaqim. Mustaqim tak ada apa-apa. Mustaqim kimya mim itu mad arid disukun. Okey, mad arid sukun belum kita belajar lagi. Okey, alhamdulillah. Dengan banyaknya, masya-Allah, tarik nafas panjang ya. Tapi alhamdulillah berjaya satu persatu dikeluarkan. Itulah tandanya dan juga penguat semangatnya kepada semua yang lain yang belum jelas, yang belum, masih ragu-ragu, masih lagi tak yakin. Kita insya-Allah kita mampu menjadi macam Tuan Haji Syams dan juga adik Faris kita tadi dan juga peserta-peserta yang lain yang hebat-hebat yang boleh sebut satu persatu. Kita juga yang belum yakin, yang belum lagi kenal betul-betul, kita pun mampu menjadi sama dengan mereka sebab mereka pun usaha macam kita juga. Dan insya-Allah bila kita tumpukan sikit, usahakan sikit, insya-Allah satu masa nanti kita pun akan kenal huruf-huruf dan juga hukum-hukum seperti mana dua contoh yang dibaca tadi dan dikeluarkan semua hukum. Itu yang saya maksudkan. Sekarang ni tahap kita tengok, kita akan keluarkan satu-satu berpandukan penjelasan dan syarahan-syarahan kelas-kelas yang lepas. Petandanya, pecamannya, hurufnya, kedudukannya kita dah tahu kan. Sebab itulah kita boleh kenal dan kita boleh keluarkan nama satu-satu hukum. Insya-Allah dengan izin Allah, seronoknya nanti kita akan datang. Bila kita baca, tak tengok pun, kita akan nampak dah kedudukan huruf. Itu lagilah kita akan terasa subhanallah nikmatnya, ilmu Allah yang bagi kepada kita. Bila baca, kita nampak kedudukan ayat, kita nampak sekalinya, dia datang sekali dengan kedudukan ayat itu, hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang kita baca. Itu yang, bila sampai ke tahap itu insya-Allah subhanallah, nikmatnya membaca Al-Quran, kita akan terasa kemanisannya, kita akan leka bersama membaca Al-Quran. Itu yang kita nakkan dalam ibadah-ibadah kita akan datang insya-Allah. Okey, kalau tengok kepada masa, mungkin satu ayat lagi kalau perlu. Satu ayat lagi kalau siapa yang bersedia. Sebab cukupkanlah 3 ayat untuk malam ni. 3 ayat. Baru 2 ayat, siapa yang boleh? Satu ayat lagi. Lepas tu kita tutup kelas. Ayat ni pendek je. Assalamualaikum Ustaz. Boleh saya jumpa Ustaz? Waalaikumsalam. Silakan Syekh Ahmad. Masya-Allah. Allah. Saya baca pendek-pendek lah. Boleh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Okey, silakan. قل إذا الحق إذا قل إذا المطلق. Okey, kita sebut hukum-hukum yang kita belajar je Haji. Oh, ini belum Haji, kita belum ada Izzah mutlak Syekh, belum. sebab tu saya panggil Syekh. Okey. Allah idam samsya bilaguna. Belum lagi. Oh, belum lagi ya? Belum. Zi mana asli? Zi mad jaiz munfasil. Alhamdulillah, okey, betul. Ansha ifa hakiki. Okey. Kum iza safawi. Kumwa kena baca kumwa. Oh, kumwa iza safawi. Alsa iza ini kita dah belajar. Idam samsya bilaguna. Belum lagi ya. Wal izar wal belum lagi. Ab sudah aja ya. Dah baca. Qalqalah sugra. Okey. Sa mana asli mutlak. Ra dibaca tebal. Allah izar kita belum belajar lagi izar eh? Belum. Belum lagi idam. Af idza qali li mana asli mutlak. Lama idza malguna nakis. Okay. Kamil. Betul Kamil kan nakis. Kamil. Lama kita pilih yang idgham ma'al gunnah semua naqis. Dia ada qaul katanya untuk waw dan nun itu untuk nak kamil, tapi kita pilihnya yang untuk mudahnya naqis. Bila gunnah kamil ma'al gunnah naqis. Kita ambil yang tu. Okey. Sini naqis lah. Jadi okey. Ma manasim mutlak. Okey. Ru manasim mutlak. Waqaf man aril sukun. Masya-Allah. Jadi kalau wasal tashkuruna qul huwa, maknanya ru tu jadi mad asli. Alhamdulillah, selesai. Walaupun ayat hampir 2 baris, 1 baris lebih, tapi hukumnya tak banyak sangatlah. Ya, alhamdulillah Haji Ahmad dapat keluarkan semua hukum secara tertib dan jelas, alhamdulillah. Okey. Jadi ya. Ini kalau kita cakap mad asli, perlulah kita cakap mutlak. Bagi saya tak perlu. Itu maknanya itu tambahan istilah itu tak ada masalah. Kau keliru Ustaz, keliru. Kalau asli tu asli lah. Boleh. Bagi yang dah belajar ada istilah lebih tu boleh disebutkan, tapi kita belum belajar tak apa, kita ambil yang kita belajar aja. Sebab ilmu tajwid ini dia luas dari segi istilah dia, panggilannya. Ada bahagian-bahagian kitab dia ada nama-nama tersendiri. Sebab itu kalau kita nak banyak nama nak pelbagaikan, nanti macam Haji Abdul Rahman kata pening betul. Tapi untuk mereka yang dah belajar, jangan cancel, jangan kita buang, tidak. Kita dah belajar, kita dah ada ilmu itu, kita tetapkan dengan apa yang kita belajar. Tapi yang kita baru belajar belum ada mutlak ke apa, kita tak perlu nak tambah-tambah. Kita cukup dengan apa yang kita dah dapat, itu pun dah memadai untuk kita kenal hukum-hukum dalam tajwid itu, insya-Allah. Sebab itu bab istilah itu penting. Tak perlu kita nak pelbagaikan, kita nak tambah-tambah bagi mereka yang belum belajar. Nanti bila ada yang orang tambah, kita pun dah pening, tak apa. Kita tinggalkan dulu, kita berpegang dengan apa yang kita belajar dulu, insya-Allah. Okay, alhamdulillah untuk malam ni, terima kasih sama-sama. Untuk malam ni alhamdulillah kita dah selesai pun bacaan kita, tatbiq amali kita, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan cara ini. Dan bagi mereka insya-Allah yang belum lagi dapat untuk bersama untuk orang kata ikut rentak yang laju ni, agak laju dah, kita dah mula laju sikit. Bagi mereka yang belum boleh ikut rentak tu, bersabar. Walaupun kadang-kadang ada antara kita yang susah nak faham lagi, tak boleh faham semua lagi, tak apa, teruskan, cuba faham, dan juga usaha sikit, kena ada tanda-tanda, tulis-tulis sikit di tepi-tepi buku kita ni untuk tambah kita faham sendiri. Satu masa nanti insya-Allah kita akan dapat menguasai. Dan ilmu tajwid ni dia tak boleh belajar sekali lepas tu kita khatam, lepas tu kita terus kita tak belajar, tak boleh. Kita nak kena ulang lagi, kita kena belajar yang lain-lain lagi, kita kena tambah-tambah lagi untuk cepat dan berkesan
dalam bacaan kita insya-Allah. Jadi untuk malam ni saya berterima kasih kepada semua yang bersama dan semoga apa yang kita belajar dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah kita amalkan dan baca dengan baik Al-Quran, bertajwid, tahsin dan sempurna seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita tutup majlis dan kelas kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin صالح مبرور وتجارة لن تبور. اللهم يسر ولا تعسر وتمم أمورنا على خير وفي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah sama-sama Ji. Terima kasih Ustaz. Amin lah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Actually Haji dia nak cuba juga Ustaz baca, tapi dia kata kalau satu baris dua baris dia tak nak keluarkan hukum. Dia nak tiga baris atau empat baris. Masalah dia mute tu, tak bunyi suara dia. Insya-Allah Jidin. Dia rehat balik ni. Okey, terima kasih Jidin. Tapi saya gembira pula tengok Cikgu Jaiz ada hari ini, masya-Allah Cikgu Jaiz. Betul lah pula. Mak Jaiz pula. Masalah dia macam dia tahu je. Baju lawas dia. Waalaikumsalam. Baru balik Jipah Bali ke Cik? Dia pakai baju keramat. Habis mandi minyak. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum semuanya.